Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Jumpa lagi kita di kelas yang ke-7. Okey, untuk hari ini hari Rabu. Okey, hari ini kita akan belajar menentukan nilai pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum. Okey, inilah yang menjadi kesukaran pada minggu lalu, bagaimana pelajar tak dapat menjawab bila soalan itu melibatkan indeks lah ataupun ada kuasa pecahan dan sebagainya. Baik, jadi hari ini kita akan ulang balik yang macam minggu lepas, tapi ada penambahan sedikit lah sebab dia ada ubahan tercantum. Okey, baik, kita tengok contoh soalan. Tiga kuantiti ST dan U berubah seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Okey, baik, kali ini data diberi dalam bentuk jadual. Kalau yang sebelum-sebelum ini kamu tengok data dibagi direct kan dalam ayat. Dibagi terus. Jadi kena pandai baca. Contoh di sini cara bacanya dari atas ke bawah lah untuk pemboleh ubah. Okey, bila S, ni cara tulis bila S sama dengan 6, okey, T-nya adalah 0.8, cara bacanya. Dan U adalah 27. Begitu Jadi dari atas ke bawah. Beginilah. Ini bila S-nya X, T-nya 1.2, U-nya 125, bila S 50, T-nya 40, U-nya adalah Y. Contoh. Okey, baik. Jadi kita nak jawab soalan lah ni. Cikgu akan ajar juga dua cara macam sebelum ini juga. Cara yang pertama kita akan terbitkan rumus, kita akan cari nilai K dan kita akan cari pemboleh ubah lah yang tidak diberi. Untuk cara yang kedua yang macam senang sikit, okey, iaitu menggunakan kaedah perkadaran, iaitu kamu cari tanpa mengira direct lah nilai pemalak ataupun nilai K itu. Okey, baik. Ini cara yang pertama dahulu Okey, cara satu. Okey, baik. Cara satu kita akan tulis dahulu macam biasa dia punya hubungannya. Okay, kita akan tulis sekali lagi dia kata S berubah secara langsung. S berubah secara langsung dengan T. Jadi S berubah secara langsung dengan T. Okey, dan punca kuasa 3. U. Jadi tulis punca kuasa 3 mesti ada. Okey, U. Inilah dia punya hubungannya. Jadi macam biasa kita akan hilangkan perkadaran ini, ada perubahan langsung ini kepada rumus lah. Kita ganti sama dengan K. Jadi S sama dengan K T punca kuasa 3 U. Jadi kita akan cari apa? Mestilah cari nilai K dahulu kan, sebab pemalas kan kita tak tahu. Jadi kena cari, wajib cari. Jadi kita akan bahagi, jadi maka akan dapat ialah siaplah. K sama dengan S T punca kuasa 3 K U. Inilah kita akan cari dahulu nilai K. Jadi saya akan tulis sekali lagi di sini supaya nampak lebih jelas. K sama dengan S per T punca kuasa 3 U. Jangan takutlah, tak ada masalah. Okey, baik, kita akan ganti sekarang nilai. S sudah dapat kan? Cikgu sudah keluarkan dari graf ini tadi. S sama dengan 6. Jadi letak 6. Okey, per T kita dapat 0.8. Jadi 0.8 lah ikut data yang dibagi Okey, biasakan kalau melibatkan dua pemboleh ubah kita buat kurungan lah supaya tidak bercampur. Okey, punca kuasa 3, punca kuasa 3. Okey, U kita sekarang adalah 27. Jadi 27 tutup kurungan. Okey, baik. Bila sudah dapat begini, macam biasa yang cikgu cakap sebelum ini, bila ada operasi, ada pecahan atas dengan bawah, kalau ada operasi, selesaikan operasi dahulu supaya tidak bercampur. Jadi yang 6 ni 6 lah cikgu tulis 6 per. Okey, cuba kira yang di bawah. Ambil kalkulator. Okey, ambil kalkulator 0.8 darab punca kuasa 3. Punca kuasa 3 27. Okey. Jawapannya ialah 2.4. 2.4. Jadi bolehlah bahagi 6 bahagi 2.4. Okey. Dapat 2.5. Okey, ini adalah K. K kan? K. Jadi K ni kita akan masukkan dalam okey, kita punya persamaan asal lah tadi. Okey, cikgu akan ambil lagi sekali. Tarik balik. Okey, rumah asal kita yang tadi adalah
Nah, ini kan. Okey, jadi S sama dengan K T punca kuasa 3 U. Okey, baik. Jadi kita akan ganti K ialah 2.5. Jadi S sama dengan 2.5 T punca kuasa 3 U. Ini baru dapat persamaan. Jadi itulah ini persamaan yang kita akan guna untuk jawab kedua-dua soalan. Jadi ini persamaan. Persamaan ataupun ungkapan lah. Okey, yang kita akan gunakan. Okey, baik. Jadi kita akan selesaikan yang pertama. Okey, kita akan cari nilai S dahulu. Okey. Untuk yang pertama, kita akan cari nilai S. S berapa kan? Okey. X sini merujuk kepada S lah. S tu berapa? Sama kan? Okey, X merujuk kepada S. Okey, baik. Jadi kita akan guna rumusnya. S sama dengan 2.5. Okey. 25 lah yang asal kan. Ataupun cikgu nak tulis dulu rumus. Cikgu tulis sekali lagi lah rumus ini ya. Kita apa? Supaya kamu faham. Okey, cikgu buat sekali lagi. Okey. S sama dengan 2.5 T kuasa 3. T kuasa 3, sorry. T punca kuasa 3. Okey, punca kuasa 3 U. Okey. Baik, kita akan ganti. S dengan nilai berapa S? Sini kan? Okey, S sini merujuk kepada X. Okey, jadi S-nya adalah X. Okey, sebab dia cakap kan X sama dengan X kan tadi kan. Jadi S sama dengan X. 2.5, 2.5 lah. 2.5. Okey, untuk T. T sekarang kita datanya dari atas ke bawah kan. Jadi T-nya adalah 1.2. Jadi T 1.2. Begitu. Okey, untuk U ambil yang bawah. 125. U punca kuasa 3 jangan lupa. Yang asal. U adalah berapa? 125. Jadi ambil kalkulator kamu, tekan saja 2.5 kurungan 1.2 kurungan punca kuasa 3 125. Maka kamu akan dapat 15. Okey, jadi X-nya adalah 15. Okey. Kan senang. Senang saja kan? Okey, baik. Yang seterusnya. Untuk soalan yang seterusnya, dikira U pula. U di sini merujuk pada Y lah. U adalah Y kan? Y adalah U. Begitu. Okey, jadi cari ni dah dapat nilai X sudah. Jadi tinggal lagi nilai Y. Okey, untuk nilai Y kita akan buat masih lagi persamaan yang sama. Okey, cikgu ambil ya. S sama dengan 2.5 T punca kuasa 3 U. Okey, masih sama. Okay, kita akan ganti. S-nya adalah 50. Okey, jadi S sekarang adalah 50 lah. Okey, baik. 2.5, 2.5. Okey, T 40. Okey, T adalah 40. Okey, punca kuasa 3. Okey, buat kurungan. Punca kuasa 3. Sekarang U sekarang adalah Y. Nampak kan ni? Tiada kan? Jadi jawapannya adalah Y lah. Tak tahu. Okey, baik. Okey. Ini nampak dalam persamaan kamu ada Y satu. Yang lain semua ada nilai. Jadi boleh kira lah. Okey. Baik. Jadi kita selesaikan dulu macam mana nak buat ni. Kita selesai ini dulu lah. Nampak macam panjang ni. Kita buat dulu 50. Okey. Sebabkan ini kurungan. Kamu darab saja. 2.5 dalam 40. 2.5 dalam 40. Sama dengan 100. Okey. Dapat 100. Okey. Ini masih lagi kurungan. Punca kuasa 3Y. Okey. Baik. Jadi, bila dapat begini, ini asalnya darab. Bila kamu pergi sebelah, dia akan jadi bahagi ataupun per lah mana-mana. Jadi, 50 per 100. Okey, sama dengan punca kuasa 3Y. Jadi, boleh tekan kalkulator lah. Dapat punca kuasa 3Y kan. Okey, kalkulator 50 bagi 100. 50 bagi 100. Okey, 0.5. Okey, adakah ini jawapannya? Ini belum lagi selesai. Kenapa? Sebab masih ada, nampak kan ni? Punca kuasa 3. Soalan minta Y saja. Y. Kita mahu Y ni. Y berapa? Ni. Jadi ini kena pindah lagi. Punca kuasa 3 pindah. Punca dia akan jadi kuasa.
Punca pindah jadi kuasa. Jadi di sini kamu akan dapat adalah 0.5. Okey, yang kamu pindah punca tadi, dia akan jadi kuasa 3. Ikut ni lah, kalau punca kuasa 3 akan jadi kuasa 3. Kalau punca kuasa 2 akan jadi kuasa 2. Jadi punca akan jadi kuasa 3. Okey. Sama dia punya nilainya. Okey. Cuma diubah punca kepada kuasa. Jadi tinggal lagi Y lah. Jadi sudah dapat begini, ambil kalkulator lah. 0.5 kuasa 3 dapat 0.5 kuasa 3. Okey, dapat 0.125. Okey, jadi dapat sudah Y. Itu contoh jawapannya. Okey. Okey, kita teruskan lagi untuk cara yang kedua. Okey, macam mana buat cara yang kedua ni? Cikgu tulis sini ya, cara 2. Okey, cara 2, cikgu buatlah perkadaran. Perkadaran. Okey, guna kadar lah. Okey, kita guna kadar. Okey, sebelum nak guna kadar, kamu kena tahu dahulu rumusnya. Macam biasa, yang ubahan tu wajib buat juga macam biasa. Okey, kita akan buat lagi sekali. Dia kata S berubah secara langsung dengan T dan juga punca kuasa 3U kan. Ini asas. Jadi kita kena ganti jugalah K macam biasa. Cuma tak perlu cari K ni secara direct saja. Okey. Okey, baik. Sama sahaja. Begitu. K, T kuasa 3U. Okey, K macam biasa. Ini pindah pergi sebelah. Ini kita nak keluarkan rumus asasnya. Untuk kita gunakan. Jadi, S per... ni dapat sudah rumusnya. T punca kuasa 3U. Okey, jadi... inilah yang kita akan guna nanti. Okey, kita akan keluarkan. Seperti mana cikgu cakap sebelum ni, kamu boleh letak nombor 1 ke 2. 1 menunjukkan data 1, 2 menunjukkan data yang kedua, 3 adalah data yang ketiga lah. Jadi daripada sini kamu boleh keluarkan dia punya perkadaran ataupun rumus yang boleh kamu guna. Ini kamu letak saja. S yang kalau data pertama buat S1. Jadi kita buat luas sikit. S1 sebab dia ada pecahan. S1 per T sini boleh jadi T1. Okey. Punca kuasa 3, U pun 1. 1 merujuk pada data yang pertama lah. Kalau sini 6, 0.8, 27. Data yang pertama. Dan kamu boleh jadikan dia sama dengan, sebab dia pemalar kan sama. Jadi kan K kan sentiasa tetap pemalar. K sama dengan pemalar kan. K pemalar. Pemalar adalah sama. Jadi kamu boleh guna juga rumus yang kedua. S2 per T2. Okey, punca kuasa 3 U2 ataupun data yang kedua. Jadi rumus inilah yang kamu akan guna untuk menjawab semua soalan kalau guna kaedah inilah. Okey, baik. Contoh, cikgu akan ambil yang pertama. Okey. Kita nak kira S dulu kan berapa. Okay, cikgu akan ambil sekali lagi. S1 per T1. Ini banyak guna simbol saja ni. Kalau kamu mahir terus saja gunalah. Okey. Jadi S2 T2 punca kuasa 3 U2. Bukan kuasa. Dua-dua tu adalah dia punya simbol saja. Okey, S1 cikgu akan guna data yang pertama ni. Data 1 cikgu ambil. Okey, data 1. Ini data yang kedua lah. Okey, data 2. Okey. Jadi S1 cikgu akan ambil dahulu adalah, okey, untuk 1 cikgu guna warna merah. 6. Jadi 6. Okey, T1 cikgu akan ambil 0.8. Okey, buatlah kurungan. Biasa kan menyebabkan 2 pun boleh ubah, buat kurungan. Okey, U-nya adalah 27. Punca kuasa 3. Jangan lupa punca ni 27. Okey. Okey, dapat sudah. Ini adalah untuk data yang pertama. Okey, baik. Untuk data yang kedua, cikgu guna warna kuning lah. Warna oranye supaya nampak. Untuk yang kedua, S-nya adalah S. Okey, ini data yang kedua kan. Jadi X. Okey. T2 sekarang adalah 1.2. Okey, buat kurungan macam biasa. Punca kuasa 3. Okey, U2-nya adalah 125. Okey, baik. Bila dapat begini, okey. Kiralah macam biasa tekan kalkulator yang macam tadilah, yang awal-awal tadi kan. Kamu akan dapat berapa tadi? Terus kira lagi lah. Okey. Selesaikan yang merah dulu. 6 lah. 6
Okey, 0.8 tekan. 0.8 darab, ulang baliklah. Punca kuasa 3. 27. Maka kamu akan dapat 2.4. Okey. Jadi, X lah. Okey, orang kan X. Okey. Dari sini pun boleh bagi yang bawah. 1.2 darab punca kuasa 3, 125. Maka kamu akan dapat 6. Okey, baik. Jadi nak selesaikan. Ya, per pindah dia akan jadi darab. Jadi 6 per 2.4 darab 6 sama dengan X. Maka ambil kalkulator. Tekanlah. Dia akan dapat berapa? 6 bahagi 2.4 kali 6. Okey, maka dapat 15. Okey, maksudnya begini. Dia tak perlu anda cari nilai K lah. Dia terus dapat jawapan terus. X sama dengan 15. Okey, baik. Jadi, dah dapat X. Cari lagi nilai Y. Okey, cikgu akan tunjuk nilai Y. Nilai Y pun sama. Cikgu akan guna rumus yang sama. Okey, ini untuk nilai Y. Guna rumus yang sama. S1, T1, okey, U1, kuasa 3, punca kuasa 3. Okey, untuk yang S ini, kita ambil dari sini. Untuk Y, sebab dia data yang ketiga kan. Data 3. Okey. Jadi cikgu buat label lah dengan 3. S3, T3, punca kuasa 3, U3. Hati-hati ya, 3 tu simbol saja ni. Okey. Jadi S1 ambil balik lah yang data yang warna merah tadi. Cikgu salin balik sajalah sebab benda yang sama kan. 6 per 0.8 sebab dia sama. Ulang balik je ni. Okey, punca kuasa 3, 27. Okey, baik. Yang ini cikgu akan guna warna biru. Okey. Okey, 50. Jadi S3-nya 50. Okey, per T3 adalah 40. Ulang saja, 40. Okey, cuma U-nya hati-hati. U-nya tidak dibagikan, iaitu nilai Y. Okey, jangan lupa kuasa 3. Punca kuasa 3. Okey, baik. Nah, jadi Y inilah kita akan cari. Okey, ini sudah ada penyelesaian tadi. Jadi cikgu ambil teruslah jawapannya di sini. 6 per 2.4 kan, dapat sudah kan. Okey. Okey, yang ini sudah selesaikanlah. 50. Okey, ni 50 per 40. Okey. Punca kuasa 3 Y. Nah, macam mana nak buat ni? Okey. Kalau begini macam mana nak buat ni? Cikgu suka yang kita nak cari tu berada di atas. Jadi cikgu tukar dulu kedudukan macam biasa. Yang atas, yang bawah pergi atas, yang atas pergi bawah, ni pun sama. Dia akan tukar jugalah kedudukan. Jadi cikgu akan tukar, dia akan jadi beginilah, 2.4. Okey, per 6. Okey, 40 punca kuasa 3 Y per dengan 50. Cikgu tukar je kedudukan supaya nampak senang sikit lah. Okey, jadi bila per panjang ini, cikgu pun pindah sebelah, jadi darab lah. Per pindah jadi darab, jadi 2.4 per 6 darab 50 sama dengan 40 punca kuasa 3 Y. Macam panjang sikit kan? Ada masalah. Kira je. Kalkulator dah. Jangan bimbang. Jadi cikgu type 2.4 per 6 darab 50. Okey, kamu akan dapat 20. Okey, jadi sini 40. Masih lagi ulang yang sama. Punca kuasa 3 Y-nya. Cikgu tak skip pun caranya. Ini pun ini darab. Jadi 40 pindah lagi. Bila darab pindah jadi bahagi. Jadi 20 per 40. Sama dengan punca kuasa 3 Y. Okey, bahagi. 20 bagi 40. Okey, kamu dapat 0.5. Okey. Jadi cikgu pindah sini ya. Tak nampak ni muka cikgu ni. Okey. Baik, jadi cikgu pindah dapat apa? 0.5. Jadi punca kuasa 3 Y sama dengan 0.5. Yang cikgu selesaikan inilah tadi 20 bagi 40 0.5. Okey, baik. Ingat ini bukan jawapan akhir sebab dia adalah punca kuasa 3Y. Kita mahu Y saja. Jadi punca kuasa yang cikgu cakap ni kena pindah. Pindah pergi mana? Pergi sebelah lah. Okey, punca pindah jadi kuasa. Jadi dia akan jadi beginilah Y
Okey, dan pindah tadi dia akan jadi kuasa. Okey, jadi 0.5 kuasa. Kuasa berapa? Ikut dia punya puncanya. Kalau punca kuasa 3, kuasa 3. Dia akan sama. Ini ya, kuasa 3. Jadi jawapan akhir ialah 0.5 kuasa 3. Jadi 0.125. Okey, 0.125. Okey, ini jawapannya. Okey, sama saja. Ikut kamulah nak jawab yang mana. Okey. Baik, kita akan tengok contoh soalan yang bukan dalam bentuk data ataupun dalam bentuk jadual. Jadi dalam bentuk ayat lah maksud cikgu. Jadi kita akan tengok soalan dalam bentuk ayat macam mana. Okey, kita tengok contoh sini dia bagi diberi G, okey, berubah secara langsung dengan H. Okey, jadi kita tulis dia punya hubungan G ubah secara langsung dengan H. Okey, di sini dikata dan maksudnya kamu akan gabunglah tercantumkan punca kuasa 2M. Maksudnya punca kuasa 2M. Jadi kamu akan sambung di sini punca kuasa 2M. Okey, ni syaratnya dia bagi iaitu G sama dengan 42, H adalah 7, M adalah 16. Jadi ini adalah syarat. Syarat yang mana kita boleh kira K nantilah. Okey, baik. Jadi kita akan gantikan ubahan langsung ini dengan K, G sama dengan K, H, punca kuasa 2M. Okey, macam biasa ini pindah, kita nak K sahaja. Jadi dia akan jadi G bahagilah kan. Jadi cikgu buat siap-siap. K sama dengan G bahagi H, punca kuasa 2M. Maka cikgu akan ganti G dengan 42. Kita juga guna nombor warna lain sikit supaya nampak. Okey, G juga akan ambil 42. Okey. H adalah 7 dan M adalah 16. Jadi punca kuasa 2 jangan lupa imbak asalnya. M saja ganti 16. Macam biasa cikgu cakap kalau susah bila ada operasi selesaikan operasi dahulu. Yang di bawah 7 bagi okey dapat 28. Berapa ni? 7 G okey. 7 darab punca kuasa 2 16 28. Okey, dapat 28 kan. Maka okey, kalkulator lagi 42 bahagi 28. Maka dapat 1.5. Okey, maka kita akan dapat K. Jadi yang ini K kita akan masuk balik dalam rumus kita yang ini yang asal supaya kita boleh keluar rumuskan. Jadi cikgu akan tulis beginilah. G sama dengan 1.5 lah yang asal. H punca kuasa 2 M. Jadi rumus inilah yang kita akan guna untuk jawab soalan A dan juga B. Inilah formula ataupun rumus kita akan guna. Baik. Jadi cikgu akan jawab yang pertama dahulu iaitu A dengan menggunakan warna biru. A. Okey, cikgu akan jawab A ya. Okey, dia kata G berapa? Soalan G berapa? H-nya adalah 4. Dan M-nya adalah 81. Jadi kita akan guna formula kita yang kita dapat tadi. G sama dengan 1.5. H punca kuasa 2 M. Jadi kita akan ganti dengan nilai-nilai yang diberilah. Okey, G tak tahu G lah. Okey, 1.5 1.5. H sekarang adalah 4. Okey, baik. M sekarang adalah 81. Jangan lupa. Okey, punca kuasa 2 81. Jadi ambil kalkulator. Ini senang. Dia satu baris saja kan. Jadi ambil kalkulator. 1.5 darab 4 darab punca kuasa 2. Punca kuasa 2 ni. Punca kuasa 2 81. Maka kamu akan dapat 54. Okey, maka G-nya adalah 54. Okey, senang saja. Baik, seterusnya untuk soalan B. Untuk soalan B, masih lagi rumus yang sama. Dia kata berapa nilai M. M berapa? Okey, dia bagi sini G sudah dibagi 18. H adalah 20. Okey, baik. Masih guna rumus yang sama iaitu G sama dengan 1.5 H punca kuasa 2M. Okey, ganti nilainya. G adalah 18. Okey, cikgu akan ganti di sini dengan warna hijau. Okey, G adalah 18. Ni 18.
Okey, 1.5, H adalah 20. Okey, dan punca kuasa 2M tak tahu kan? Okey, buat kurungan lah. Okey, ini boleh kira, tak ada masalah. Okey, jadi 18. Ini nak pindah satu kali kan, nak selesaikan dulu boleh. Contoh 18, cikgu salin balik. Ini kita boleh kira dulu. 1/5 darab 20. Okey, kita gunakan kalkulator. Darab 20 sama dengan 30. Okey, jadi dapat 30. Okey, punca lah. Okey, tak ada masalah ini. Okey, jadi boleh ini bila ini darab asalnya pindah dia akan jadi bahagilah. Jadi 18 bahagi 30 sama dengan punca kuasa 2 M. Okey, cuba tekan 18 bahagi 30. Okey, dapat 0.6. Dapat 0.6. 0.6 sama dengan punca kuasa 2 M. Okey, adakah ini jawapannya? Ingat hati-hati, belum. Soalan minta M saja ni, M. Bukan punca kuasa 2M. Jadi punca kuasa 2, kamu kena pindah. Ingat, punca pindah, dia akan jadi kuasa. Okey, jadi kuasa berapa? Ikutlah dia punya punca. Ini di sini punca kuasa 2. Jadi dia akan jadi kuasa 2. Jadi jawapan akhirnya ialah M sama dengan 0.6 kuasa 2. Cikgu highlight sikit ya. Kuasa 2. Dari punca jadi kuasa. Maka jawapan akhir adalah M sama dengan, ambil kalkulator, 0.6 kuasa 2. Dapat 0.36. Okey, settle. Senang saja. Okey, baik. Untuk cara yang kedua, guna kaedah perkadaran itu, kamu boleh buat sendirilah. Okey, jadi cikgu harap latihan hari ini 1.1C nombor 6. Pandai baca data daripada jadual, cikgu harap boleh buat. Siap boleh PM cikgu.